أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqihi, wa asyhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa adaytahu al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadtu fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, fatihun lima ughliq, khatimu lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa amalan maqbula. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-arda binuri syamsika. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, pada hari ini kita berada di dalam 7 Rejab. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, dengan tanggungjawab dan kewajipan yang ada dalam diri orang yang beriman, lalu dapatlah pada pagi ini kita menjadi abdan syakura. Di kalangan hamba-hambanya itu ada yang bersyukur. Salah satu di antara mereka ini yang hidup di dalam dunianya penuh dengan tanggungjawab untuk dia berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, ilmu yang mengikat hati manusia, sama ada pada pagi ini dia nak duduk ataupun dia nak balik, ataupun mungkin kerana ada tugas-tugas yang lebih perlu. Sedar ataupun tak sedar, bila ianya akan berakhir, hatta zurtumul maqabir, setelah dia berada di alam kubur. Jadi pada waktu itu manusia menentukan sama ada dia menjadi hambanya yang bersyukur aula ataupun tidak. Jadi pada pagi ini tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala dia tidak akan menyediakan masa untuk kita jadi orang baik. Akan tetapi kita menyediakan masa untuk Allah, untuk jadi manusia yang baik. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala di negeri akhirat, maka hendaklah dia bawa balik amalan. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia mensyirikkan, menduakan akan Allah Ta'ala dalam kehidupan dia. Nak membicara tentang perkara syirik, menduakan Allah Ta'ala ini, manusia kena berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Nabi sebut orang yang berada di taman-taman syurga ini, dia akan dipermudahkan, ya bataghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, untuk dia masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pagi yang penuh dengan barakah ini, tajuk kita akan berbicarakan suatu perkara, iaitu kelebihan qiyamul lail. Kelebihan qiyamul lail. Ada orang tanya, untuk siapa ni ustaz ni qiyamul lail ni? Untuk diri tuan-tuan lah. Kadang-kadang ada yang jaga semayangnya saja. Ingat, perkara nawafil ini adalah perkara yang sangat disukai oleh Allah dan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Hafsah radhiyallahu anha, dia menceritakan kisah mimpi adiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda bersabda, baginda menyebut, ni'mal abdu Abdullah, law kana yusalli min al-laili. Nabi sebut hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, yang diceritakan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Dia kata, dia menceritakan kisah mimpi dia, kemudian dia cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ni'mal abdi, sebaik-baik hamba adalah Abdullah, seandainya dia melakukan qiyamul lail. Maknanya tuan-tuan, qiyamul lail ini satu perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana musannif dia menyebut, solat merupakan tali hubungan di antara hamba dengan Tuhan. Kita nak berbicara dengan Allah Ta'ala ni, tak boleh nak mendongak ke langit bercakap, Tuhan dengarlah sini, tak boleh. Jadi bagaimana waktu kita nak berbicara dengan Allah Ta'ala? Waktu semayang. Dalam semayang, cuma dalam semayang tu tak bolehlah kita bercakap. Keluar dua patah, dua huruf pun dah kira batal semayang, bukan? Jadi ustaz cakap tu, macam mana ustaz nak berbicara dengan Tuhan tu? Di situ pentingnya kepada peranan ilmu dan pembelajaran dengan guru baik. Kerana semasa ibadah solat berlaku interaksi secara langsung, mubasyaratan, antara kedua-duanya. Dengan sebab itu dikatakan, sesiapa yang mahu berbicara dengan Tuhan, hendaklah dia menunaikan solat, dan sesiapa yang mahu Allah berbicara dengannya, hendaklah dia selalu membaca Al-Quran, adalah kalamullah. Siapa nak Tuhan berbicara dengan dia, dia kena banyak baca Quran. Siapa nak dia berbicara dengan Allah Ta'ala, dia kena banyak semayang. Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala ini dia maha mendengar. Jadi selepas daripada kita semayang, kita doa dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, kau ampun dosaku ya Allah. Siang sibuk tuan-tuan, siang kita sibuk dengan kerja, sibuk dengan kehidupan. Jadi hanya insan yang dipilih di antara jutaan milion manusia yang berada di atas muka bumi ini untuk bangun. Jadi kalaulah tuan-tuan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tetamu istimewa Allah Ta'ala di malam hari, rugilah kalau dalam hidup ini tidak bangun. Sebab Allah Ta'ala sedang berbicara secara mubasyaratan. Mubasyarah ini secara live.
Kita bercakap depan Tuhan. Sebab itu kita berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu doa dengan Tuhan, nescaya jawapan dia Tuhan perkenankan. Jadi maknanya kita sedang berinteraksi. Jadi tuan-tuan, bila kita sedang berinteraksi dengan Allah Ta'ala, maka apa yang perlu kita jaga dari sudut pakaiannya, daripada sudut zahirnya dan daripada sudut batinnya, itu diceritakan di dalam kitab Imam Al-Ghazali Al-Bidayah Wal Hidayah. Dalam tu kita tak berbicarakan pada pagi ini tuan-tuan. Lepas tu nak masuk dalam masjid, iza dakhalal masjid falyusalli rak'atain, itu pun kita tak berbicarakan pada pagi ini. Cuma dengan ilmu Tuhan yang maha luas ini tuan-tuan, musannif pengarang kitab ini dia nak menyebut bila kita sembahyang, kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Sejauh mana manusia nampak mereka sedang bercakap dengan Allah Ta'ala, sejauh mana dia memahami tentang ilmu. Sebab itu orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu ini, dia ada perbezaan. Walaupun nampak sama tetapi tidak serupa. Orang tu semayang, orang ni semayang. Orang ni kenapa boleh semayang lama? Kenapa orang ni boleh sujud lama? Kenapa orang ni boleh menangis? Kenapa orang ni baca Quran menangis-nangis teresak-esak dia? Sebab ilmu. Ada orang tu cuba nak menangis tapi tak menangis sebab ilmu dia tidak sampai seperti mana ilmu orang-orang yang saya sebutkan itu tadi. Tiap-tiap tahun kalau tuan-tuan tengok di Masjidil Haram contoh, imam-imam Arab kan, dia selalu menangis. Kita nak kata dia action ke? Tak. Dia punya jiwa tu menusuk dalam kalbu. Jadi kalau tuan-tuan masih belum sampai pada makam yang saya ceritakan ini, kena cari, duduk dalam majlis ilmu, berada dengan orang-orang alim, menadah kitab, belajar, sehingga kita dapat rasakan ala bizikrillah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwamu akan tenteram. Bizikrillah ni macam ni lah, macam apa nama kuliah tuan-tuan pagi ni. Pagi ni ada ramai yang dengar ni tuan-tuan, tapi Tuhan lihat pada niat mereka. Ada yang datang ni tadi, dia tahu kelebihan subuh macam mana, awal lagi dia semayang sunat subuh 2 rakaat, seumpama orang yang melakukan haji dan umrah. Dia semayang. Okey. Orang yang tak berhenti-henti semayang dia, kita pun tanya apa benda dia semayang ni. Orang tanya kan. Tapi kenapa dia boleh semayang? Sebab dia sudah asyik. Sama tapi tidak serupa. Macam orang Arab lah. Orang Arab tengok orang Asia sama je. Khususnya Singapura, orang Brunei, orang Malaysia, orang Sabah. Ada pergi Mekah, dia pukul rata, sama je. Tapi bila kita tengok dengan mata kepala kita, beza tak? Beza. Orang Indonesia walaupun dia pakai macam mana sekalipun, kita boleh kenal. Macam Bangla dengan Rohingya lah. Bangla dengan Rohingya, kita tengok sama je. Bangla, Nepal, Rohingya. Tapi bila kita mendalami, menghayati, mengenali, maka dia ada perbezaan. Begitu juga dengan ilmu ni tuan-tuan. Sebab itu ilmu ni belajarnya sampai mati. Baik. Adapun sebab datangnya hadis ini ialah seperti yang dinyatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang dirinya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diceritakan oleh Hafsah radhiyallahu anha, itu budak itu tadi, dia mengatakan bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bermimpi tatkala Rasulullah melaksanakan solat subuh, baginda melihat ke arah kami dan berkata, adakah di antara kalian bermimpi? Baru nak tanya tuan-tuan, Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak tanya Nabi. Paling lepas daripada sembahyang, Nabi tanya, adakah di antara kalian di antara kalian ini bermimpi pada waktu yang diceritakan oleh radhiyallahu anha itu tadi. Baik, itu dipanggil apa? Kasyaf. Nabi ni biasalah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah.
takutilah kamu akan pandangan orang-orang alim, kerana orang alim ini dia lihat dalam diri kamu menembusi. Sebab itu kita apabila berada bersama dengan orang alim, biarkan orang alim itu banyak berbicara lebih daripada kita, jangan kita banyak bercakap lebih daripada dia. Itu dari sudut apa? Dari sudut adab dia, ya. Baginda melihat ke arah kami dan berkata, adakah di antara kalian bermimpi? Pada waktu saya tidur di masjid, Ibnu Umar mengatakan, saya bermimpi. Di dalam hadis seolah-olah ada dua orang lelaki, yang satu mengambil tangan kanan saya dan yang satu lagi mengambil tangan kiri saya. Duduk dalam masjid, biasa kadang-kadang nak nunggu maghrib isyak terlelap sekejap kan, terlelap jaga kan. Waktu tu sudah sembahyang, Nabi tanya, adakah di antara kalian bermimpi? Maka itu salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, lalu mereka berdua membawa saya. Di sana saya melihat sebuah perigi yang dibina daripada batu dan di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang diseksa. Mereka berkata, jangan takut. Lalu mereka memegang tanganku dan membawaku kembali. Kemudian mereka memberi saya secarik pakaian mewah dan indah yang diperbuat daripada sutra pada tanganku. Setiap kali saya menunjukkan sebuah tempat dengan tangan ini, dia terbang bersama saya menuju ke Raudhah. Raudhah ni dalam syurga, telaga yang warnanya hijau. Pada pagi hari selepas melaksanakan solat subuh, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hendak menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia merasa malu kerana dia masih kecil. Abdullah Ibnu Umar pada ketika itu masih budak lagi. Maka dia menceritakan mimpi itu kepada saudara perempuannya yang nama Hafsah, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Hafsah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hafsah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi sebut yang tadi cerita, Ibnu Umar ni cerita seorang budak yang bangun semayang tengah malam, lalu dia kata apa, ni'mal abdu Abdullah law kana yusalli minal laili. Nabi sebut sebaik-baik hamba adalah Abdullah. Abdullah ni dia seorang hamba, seandainya dia melakukan qiyamul lail, maknanya nak beritahu budak hati dia bersih. Kalau dia melakukan qiyamul lail, mana hebatlah, lebih-lebih lagi kalau orang yang sudah berumur dalam hidup kita ni tuan-tuan, kena ada, walaupun tak dapat banyak kali, sekali setahun jadilah. Ada besok kalau ditanya oleh Allah Ta'ala, tanya di malaikat, ada tak kamu dan dunia ni semayang qiyamul lail? Jangan ada orang kata, tak tahulah saya ustaz. Jangan, ada lah, mana dia. Baik, setelah peristiwa itu berlaku, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sentiasa melakukan qiyamul lail. Bila dia dengar Nabi sebut begitu budak, dia terus buat. Allah, sebab apa? Diangkat darjat Ibnu Umar kerana ilmu dia. Sebab tu budak-budak bila kita bawa dia beramal, mak ayah dia dapat pahala dah, dapatlah. Sebab tu kita kena pesan pada anak kita, jangan kita sebut begini tuan-tuan. Kita kata besok ayah mati, esok maknanya anak-anak kau ni dia buatlah, dia tak boleh. Kita kena ajar dia dulu. Ajar dia tentang semayang, ajar dia pergi masjid. Bila kita tak ada besok, dia akan jadi jariyah, dia akan mewarisi segala apa yang kita sebutkan kepada dia dahulu. Sebab tu Nabi sebut sebaik-baik sembahyang adalah sembahyang Abdullah ibnu Umar. Baik, qiyamul lail ini ialah solat malam yang dinamakan tahajud. Jadi saya nak tekan kat sini pada pagi ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, setiap orang apabila dia dah melangkaui umur 40 tahun ni, wajiblah. Sebab Nabi ni dia semayang tahajud seumpama wajib. Cuma ada orang tanya lah, ustaz, semayang tahajud ni macam mana ustaz? Okey, semayang tahajud ni dia ada banyak tuan-tuan.
Semayang tahajud yang biasa kita dengar pada rakaat yang pertama baca suratul Fatihah, kemudian baca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua baca Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Biasa betul? Tetapi bila tuan-tuan dah lama sikit dia baca surah Alam Nashrah pada rakaat yang pertama. Yang kedua baca surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Tuan-tuan, baik, bila nak buat tahajud ni tuan-tuan, dia tak boleh terus buat 12 rakaat. Orang buka kitab Ihya Ulumuddin, orang buka kitab dia terus puasa balik daripada Mekah nak buat sembahyang tahajud. Sebaik-baik amalan yang kita nak buat istiqamah. Jadi nak buat amalan ni senang ke susah Ustaz? Susah tuan-tuan. Nak buat sembahyang bangun malam ini susah. Dia bergantung kepada hati. Bila saya sebut susah, bukan makna tuan-tuan tak payah buat. Mana kita sebut susah nak bangun sembahyang malam kan? Maknanya kita tak payah buat, bukan. Orang dulu-dulu tuan-tuan, bila dia nak bangun sembahyang malam ni, perkara pertama sekali kalau dalam kitab Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kena ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam apa bentuk sekalipun. Untuk dia melakukan mana-mana part dalam agama, dalam bentuk amalan ini, dia kena bersihkan jiwa dulu. Itu yang pertama. Yang pertama, dia kena ikhlaskan diri dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kena bertaubat. Bertaubat tuan-tuan. Bertaubat ni, bertaubat sungguh-sungguh. Sebab itu bila orang belajar kitab Riyadhus Shalihin ini, kita suruh dia bertaubat selepas daripada sembahyang Isyak. Lepas daripada sembahyang Isyak tuan-tuan, kita minta sahabat-sahabat kita bangun. Untuk apa Ustaz? Kalau dulu kita dah lazim buat sembahyang sunat ba'diyatul Isyak, hari ni kita buat sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Kerana tidur ini seumpama mati tuan-tuan. Sebab apa saya sebut begitu tuan-tuan? Sebab ramai orang canang, dia nak buat sembahyang sunat tahajud tengah malam, berumur daripada dia muda, mula-mula kerja lagi, tapi tak bangun Ustaz, tak ada nak buat Ustaz. Ada yang kata Ustaz, saya bangun-bangun hanya boleh sekadar buka mata, meraba-raba, pergi tandai kencing, buang air gitu je. Lepas tu malam tu saya tak tahu dah nak buat apa Ustaz. Ada, itu awal. Biasa lalui teruskan. Biasa lagi buat Ustaz, kadang-kadang saya buat sembahyang tahajud malam, subuh dah saya tak datang. Ni peringkat kedua, biasa. Sembahyang subuh rajin, mana-mana sembahyang malamnya rajin. Lepas tu subuhnya tak bangun, tak ada nilai. Sembahyang tahajud malam boleh Ustaz, 2 rakaat je Ustaz, tapi witirnya tak buat, tak jadi. Itu lalu turuk dia. Sebab tu saya sebut susah. Sebab itu saya ingatkan mana-mana orang ada dia kata Ustaz, kami pencen besok kami buatlah, kami dah tua esok mana kami mula nak kumpul. Tak boleh tuan-tuan. Amalan yang paling mahal adalah amalan yang kita buat pada usia kita masih muda. Tu dia. Amalan paling mahal kita buat, kalaupun kita tak boleh buat, kita cerita pada anak kita. Tengok Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, anak ibnu Umar ni dia boleh sembahyang, dia boleh sembahyang pada usia dia muda, teruskan. Hebat. Kita ni dah tua ni susah Ustaz, memang susah lah. Jadi nak buat amalan, sebab itu saya sebut di awal tadi, orang yang digerakkan hatinya untuk qiyamul lail adalah orang yang special dengan Allah Ta'ala. Orang dulu dia ada amalan tuan-tuan. Kalau hari ni ada di kalangan tuan-tuan yang masih tak boleh nak bangun lagi sembahyang qiyamul lail, iaitu qiyam ni bangun, lail ni malam, bangun pada waktu malam, maka dia kena amalkan satu doa Ibnu Umar. Doa Ibnu Umar ni tuan-tuan kena perhati elok-elok. Ada di kalangan imam selalu baca, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diminta Ibnu Umar ni dulu tuan-tuan. Dia duduk dengan Nabi lama,
Dia wakafkan diri dia, dia korbankan seluruh diri dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu ketika Nabi ni pergi ke Ibnu Umar, dia kata, wahai Ibnu Umar, aku tengok engkau ikut aku ni lama sangat dah, sampai engkau tak ada berta. Maknanya begitulah, Nabi tak ada harta, dia pun tak ada harta, tapi dia terlalu kasih cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, engkau mintalah apa sekalipun hajat engkau, aku akan minta dengan Allah Taala. Lalu Ibnu Umar cakap apa tuan-tuan? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak inginkan apa sekalipun daripadamu, melainkan aku ingin bersama dengan engkau di dunia ini wahai Rasulullah, macam mana sekarang ini wahai Rasulullah, sampailah aku masuk dalam syurga bersama denganmu. Maka Rasulullah mendengung tuan-tuan. Rasulullah kata, kalau begitu hai Ibnu Umar, aku tak ada arah lah, dia kata. Ibnu Umar ni hamba tuan-tuan, tak ada arah lah. Maka Nabi minta kepada Ibnu Umar hafaz doa ini doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Ibnu Umar. Doa dia apa? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tak perlu ubah husni. Baik. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inni ala dzikrika, wahai Tuhan, kau jadikanlah dalam hati aku ni sentiasa mengingatimu. Mana saja kita pergi, supaya Tuhan datangkan dalam hati kita ni cinta pada Allah Ta'ala. Itu doa Nabi. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan reti rasa bersyukur di atas nikmatmu. Wa husni ibadah, maknanya percomelkanlah amalan aku ni ya wahai Tuhan. Itu doa. Batu kita tengok Ibnu Umar ni di mana sekalipun dia pergi tuan-tuan, para alim, salafus salih, para ulama, para wali-wali Allah, apabila dia keluar malam jalan macam mana, malam tetap dia bangun. Siapa gerakkan dia? Gerak para malaikat. Jadi kalau tuan-tuan masih tak dapat lagi, dah buat ustaz tak dapat, maka kena mulakan pada malam ini tuan-tuan dengan semayang sunat taubat. Allahu Akbar. Semayang sunat taubat. Sebab apa? Sebab kita dah berhajat nak buat tapi tak dapat-dapat, maka bermulalah dengan sembahyang hajat 2 rakaat. Lepas tu berapa ustaz? 4. Lepas tu berapa ustaz? 6. Lepas tu berapa ustaz? 8, 10, 12 bis. Nabi buat sampai 12. So maknanya jadi kebanyakan dalam solat malam Nabi lakukan sebanyak 4 rakaat, tapi dalam solat tahajud ini Nabi lakukan seumpama wajib. Andai kata Nabi terlupa tuan-tuan, andai kata Nabi terlupa, Nabi akan gantikan dengan sunat isyraq dan sunat duha itu seperti pada sembahyang malamnya. Ini amalan. Amalan taklif, amalan yang wajib. Yang wajib tuan-tuan buat sembahyang 5 waktu tu asas. Maknanya cuba latih diri lepas balik daripada Mekah buat umrah, jaga sembahyang dulu. Sebab saya sebutkan tetamu Allah ni dia tak boleh buat ni, benda ni susah. Kalau tuan-tuan kata senang, saya tak tahulah tuan-tuan. Sembahyang malam ni susah sangat-sangat. Dia kena mohon betul-betul dengan Allah Ta'ala, di samping dia kena beristighfar banyak kali tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok orang pegang tasbih, tasbih dia buat benda ni ustaz ni, dia istighfar, dia refresh balik semula hati yang telah lama berada dalam keadaan zuluman. Refresh. Lepas itu beristighfarlah kamu, dan lafaz yang kedua, banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, ustaz, macam mana saya nak dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata guru saya tuan-tuan, siapa yang nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali dia kena baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang baca kat masjid-masjid tu kena kenal. Sebab apa saya sebut begitu? Bimbang tuan-tuan mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tak tahu siapa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi ada orang mendakwa, ustaz, malam tadi saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tanya, macam mana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia pakai baju putih ustaz, serban putih, dahi putih, kening putih. Salah.
Nabi ni rambut dia ikal mayang, bukan putih. Wow, itu syaitan. Saya pernah cerita dulu kan tuan-tuan, kita tidak ada sumber perundangan dalam apa nama syariah ni, ada 4 je. Pertama Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 perkara. Ada yang kelima mimpi, tak ada kan? Yang mimpi ni dia duduk dalam makam Veda, makam kitab Hindu, diletak nombor 1. Dalam kitab Hindu tuan-tuan, masa saya belajar dulu Bilal wan Nihal, perbandingan dalam Usuluddin, Hindu meletakkan apa nama mimpi ini hujah. Waktu kalau dia punya Tuhan tu kata dia turun dekat tongkat lah dia, tak boleh tukar lah sampai sudah dah tuan-tuan. Sebab dia mimpi. Jadi kita orang Islam tak boleh gunakan mimpi untuk kepercayaan dan i'tiqad, tak boleh. Jadi kita ada amalan lagi satu. Nabi SAW ini tidak boleh diserupai, disamai oleh mana-mana syaitan dan iblis, tak boleh. Jadi sebab tu siapa yang kasih cinta pada Nabi sebagaimana Nabi kasih, Nabi cinta pada kita tuan-tuan, kenal Nabi SAW. Paling tidak ada amalan kita lepas daripada semayang 100 kali selawat wajib, itu amalan, yang kita buat secara fastaqim, secara istiqamah, itu amalan. Jadi selepas daripada kita bertaubat, lepas tu kita beristighfar. Istighfar paling kurang dalam hidup kita ni tuan-tuan, setahun 300,000 lah, paling kurang lah. Paling banyak. Sebab itu selepas daripada semayang, Al-Imam Al-Qushayshi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Atuk kepada Daud Abdullah Al-Fatani ini tuan-tuan, dia dia letak dalam wirid dia, asas bagi wirid orang Asia ini dengan Astaghfirullahalazim. Betul? Lepas daripada semayang, lepas tu dialunkan oleh kumpulan-kumpulan nasyid itu terpulang. Tetapi jangan tinggal. Cuma Nabi pesan lepas daripada semayang, jangan tinggal ayatul kursi. Kadang-kadang orang kita berhenti pada qul huwallah, pada Fatihah saja kan. Lepas ni berhenti pada ayatul kursi. Sebab apa? Pendinding di antara subuh sampai ke zuhur, zuhur sampai ke asar, asar sampai ke maghrib, maghrib sampai ke isyak, kita di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan kena ingat, apabila Allah Taala dia sudah memilih tuan-tuan menjadi tetamu Allah, tiba-tiba tuan-tuan tinggal, segala kemaksiatan yang tuan-tuan lakukan itu menjadi satu kelazatan. Ini susahlah. Macam saya sebut tadi, dalam musim Covid tahun lepas 3 bulan tuan-tuan kita tak boleh pergi masjid, Jumaat pun tak boleh. Sampai ke hari ini masih ada orang belum datang masjid lagi. Nampak? Dulu dia datang masjid, ustaz, dia rajin ustaz, semayangnya Masya Allah hebat. Tetapi 3 bulan dia merasai keseronokan, dibuaikan dengan maasi, perkara-perkara kemaksiatan. Jadi itu yang bahaya dia. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, bila kita nak mulakan semayang tahajud ini, dah orang mandi. Siapa nak sihat tuan-tuan, dia kena mandi pada jam 3:30 pagi ni. Waktu ni adalah waktu qiyamul lail. Kalau umur panjang, kalau tuan-tuan tengok jumpa dengan orang-orang alim umur panjang-panjang tu, cuba tuan-tuan tanya, dia kata guru dia mengajar mandi pada waktu pagi. Jadi mandi waktu pagi ni ramai orang kena Rehul Ahmar, betul? Masuk jamban tergolek pingsan, betul? So bagaimana cara nak elak dia? Dia kena ambil air sembahyang sebelum dia sentuh air pada waktu pagi. Itu silap dia ada beza. Sama bangun waktu, tapi yang membezakan dia adalah ilmu. Jadi pada waktu pagi sebelum sentuh air tuan-tuan, kena ambil wuduk dulu. Bila dah ambil wuduk, basuh kaki, kemudian basuh badan lama-lama sampai keluar asap daripada mulut. Kalau duduk kampung kan, kita mandi berasap-asap kan, biar dia keluar dulu sampailah ke kepala, kemudian barulah kita jirus, kemudian barulah kita sebut nama Nabi, Astaghfirullahalazim ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah sunat kita semayang 2 rakaat saja. Aku semayang 2 rakaat kerana Allah Ta'ala.
atau saja sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita mulakan usalli sunnatan tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian tuan-tuan buat 2 cukup selama 1 tahun. Okey, 2 rakaat selama 1 tahun. Okey, jangan tu buka kitab Ihya Ulumuddin 12 rakaat, subuh tak datang, lepas tu seminggu buat terus tak buat. Itu tanda. Okey. Kemudian ada orang kata ustaz bangun tu kadang dia macam mengigau. Okey, baik. Siapa yang bangun macam mengigau tuan-tuan, dia kena pergi dapur, buka dapur, makan dulu. Makan dulu, buat air kopi dulu, tengok TV sekejap. Okey. Lepas tu boleh teruskan sembahyang. Jangan dia sembahyang dalam keadaan dia tak tahu apa yang dia sebut. Ini tak ada kira. Faham? Tak tahu apa. Ini Tuhan tak pandang. Kalau boleh tak tidur ustaz, tak payah tidur terus. Bila masa nak tidur? Allah Ta'ala sediakan bagi hambanya yang beribadah ini dipanggil waktu qailullah. Bila qailullah? Tuan-tuan ingat tak hari Jumaat semalam, masa kita datang Jumaat ni, kita datang pukul 12 awal, betul? Masa pukul 12 tu tuan-tuan mulakanlah dengan kalimah la ilaha illallah, paling tidak pun 200 kali. Masa tu Allah Ta'ala lelapkan 15 minit seumpama tuan tidur sepanjang malam. Itu tidur bagi orang yang beriman lah. Kalau sebelum pada ni salah, boleh betulkan balik. Tapi kalau dia nak tidur juga ustaz, waktu dekat-dekat nak subuh tu, minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, gerakkan hatiku untuk bangun sembahyang subuh. Kena sebut, kena minta. Sebab itu di awal tadi saya sebut tuan-tuan, bila kita sembahyang ini kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Okay? Kalau Allah Ta'ala berbicara dengan kita, baca Quran. Baca Quran tengok mana, baca Quran tengok mana, baca Quran pergi belajar tafsir. Itu Allah berbicara dengan kita. Sebab di dalam itu terletaknya draft undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ya. Qiyamul lail ialah solat malam yang dinamakan tahajud. Jika dilakukan selepas tidur, ini dia mesti tidur, tak boleh tak tidur. Perkataan tahajud ini bererti meninggalkan tempat tidur. Itu makna tahajud, bangun tengah malam, meninggalkan tempat tahajud. Dan yang kedua tuan-tuan, sembahyang 2 rakaat, lepas itu mulakan dengan la ilaha illallah. Afdalu zikri, Nabi sebut fa'lam annahu la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Lepas dah habis sembahyang bagi salam kiri kanan, kita terus la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 200 cukup. Nak 2000 boleh ustaz, terpulang. Okey. Baik, qiyamul lail ialah solat sunat yang ditentukan bilangan rakaatnya dan dilakukan selepas terjaga daripada tidur sebelum azan subuh. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, ahli qiyamul lail ahli kumpulan qiyamul lail, orang yang bangun malam dalam malam-malam mereka lebih lazat daripada ahli lagha, ahli yang duduk main daun teruk, duduk lepak tengah malam kedai kopi dalam kelalaian mereka. Dan kalaulah tidak kerana malam, nescaya aku tidak suka untuk kekal di dunia ini. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, dia kata ahlu iaitu kumpulan manusia yang bangun tengah malam dalam keadaan yang lebih lazat daripada ahli lagha. Okey, orang yang bangun tengah malam ini Allah Ta'ala berikan kelebihan pada dia. Siapa nak dapat kelebihan ini, dia kena buat dulu. Dia kena buat dulu. Baik. Maha suci Allah yang menjadikan kepasrahan kepadanya sebagai kekuatan dan menjadikan rasa perlu kepadanya sebagai kekayaan, yang menjadikan permohonan kepadanya sebagai kemuliaan, yang menjadikan rasa rendah diri kepadanya sebagai ketinggian dan tawakal kepadanya sebagai kecukupan. Jadi maknanya besar fadilat dia tuan-tuan, paling tidak kena buat. Kisah tauladan daripada tajuk ini tuan-tuan, musannif pengarang kitab ini dia meletakkan seorang ulama yang ahlul ibadah dan zuhud bernama Tawus bin Kaisan. Pada satu malam saya berada di Baitul Haram, Kaabah. Kemudian saya melihat kedatangan Ali Zainal Abidin bin Husain. Maka aku berkata di dalam hati, ini adalah seorang lelaki soleh
dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya saya mendengar doanya pada malam ini. Kemudian Taus melanjutkan ceritanya. Ali Zainal Abidin kemudian solat dan sujud. Saya berusaha dengan bersungguh-sungguh agar dapat mendengar apa yang dibacanya oleh Ali Zainal Abidin di dalam sujudnya. Maka saya mendengar bahawa beliau berkata, hamba-Mu dengan kebinasaan yang Engkau berikan orang-orang miskin kepadamu, dengan kebinasaan yang Engkau berikan orang-orang yang fakir kepadamu, dengan kebinasaan yang Engkau berikan dan orang-orang yang meminta kepadamu, dengan kebinasaan yang Engkau berikan kepada mereka. Taus berkata lagi, kemudian saya menghafaz doa yang dibacakan oleh Ali bin Zainal Abidin itu. Tidak ada suatu malapetaka pun yang sedang aku hadapi, kemudian aku berdoa dengan doa-doa tersebut, kecuali Allah memberikan jalan keluar kepada aku. Rahsia doa ini adalah pengagungan Tuhan yang Maha Suci dan penghinaan seorang hamba kepada dirinya sendiri serta keikhlasan dalam memohon pertolongan kepada Tuhannya dan kesungguhan mencintai keutamaan Allah. Sesungguhnya doa adalah termasuk bukti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kerana di dalam doa semuanya sama di hadapan Allah, sama ada orang yang berdoa itu adalah orang kaya, orang miskin, orang lemah, orang kuat, seseorang hamba abdi ataupun majikan. Dalam doa terkandung bermakna bahawa hati kita menghormati kekayaan Allah, mengakui segala kesempurnaan Allah dan keagungannya, serta keyakinan bahawa diri manusia adalah fakir, lemah, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, bila masa kita nak berbicara dengan Allah Taala dalam sembahyang, waktu kita sedang sujud. Okey, waktu kita dalam sujud tu tuan-tuan, kita boleh berbicara dengan Allah Taala lama. Tetapi kita berinteraksi sama ada doa-doa yang maksur daripada Al-Quran ataupun doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita berdoa dalam hati kita. Okey, sebab tu kita bila sembahyang di masjid tak digalakkan lama. Okey, berdiri pun tak boleh galakkan lama, tetapi kita nak sembahyang lama di mana? Di rumah. Sujud lama di mana? Di rumah. Dekat masjid ini seumpama orang lain. Ada orang tuan-tuan, dia sembahyang, dia tengok ada je makmum belakang dia, dia mula panjangkan bacaan, dia mula pamerkan bacaan dia. Jangan. Dalam rumah Allah kita disunatkan supaya menyorok akan amalan kita. Makna amalan kita yang kita baca panjang kat rumah, kat masjid kita baca sekadar bacaan orang awam saja. Tuan baca melirik-lirik panjang sampai makmum belakang tu yang tua, yang pingsan, tergolek, tertungging dan sebagainya. Ada kadar bacaan dia tersebut. Kadang-kadang orang suka pamerkan amalan, dan amalan yang saya ceritakan kepada tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala, kalau boleh jaga, jagalah. Minta Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala rindu daripada berlakunya riak di dalam amalan tersebut. Okay? Maknanya kita minta dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah amalanku daripada amalan-amalan riak dalam aku melakukan. Kadang-kadang dia mari tuan-tuan, tengah bangun sembahyang malam dia riaknya, tetapi waktu itu tidak ada orang melihat. Riak ini berlaku apabila apabila kita merasa heran diri kita dilihat oleh orang lain. Itu riak. Mana tuan-tuan, bila tempat ni masjid lah, syaitan akan gunakan sembahyang malam tuan-tuan tadi di rumah Allah Ta'ala. Tu kadang-kadang imam dia kata, Ustaz, saya bukan tak nak panjangkan bacaan saya rasa macam tak lazat lah Ustaz. Syaitan dah tipu dia. Okay? Nak lazat sembahyang di rumah, panjang pun tak apa, satu surah Baqarah pun tak apa, 300 lebih ayat tu bacalah kat rumah. Tapi dekat masjid ini kita umum, di sana ada orang lemah, di sana ada orang tak ini, kita melihat kepada mesra pelanggan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang disampaikan oleh musannif pengarang kitab ini, ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Seandainya ada terkasar dari sudut bahasa, saya memohon keampunan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.